Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cikgu Baizura dalam mata pelajaran Pendidikan Kesenian tahun 3. Okey, baik. Kita dah cuti seminggu kan? Okey, jadi hari ni kita dah mulakan semula PDPR, Pendidikan Kesenian. Boleh kita sambung lagi kita punya aktiviti seni. Okey, cikgu ucapkan tahniah kepada semua murid-murid yang dah banyak menghasilkan karya. Karya yang macam-macam kita dah buat. Kita ada buat collage, kan? Kita ada buat goresan, kan? Macam-macam lagi kita dah buat sebelum ni. Jadi, pada minggu ini kita nak masuk dalam teknik yang baru ataupun bidang yang baru. Okey, sebelum ni kita buat apa? Menggambar. Kita buat aktiviti menggambar. Pada minggu ini kita akan masuk dalam bidang corak dan rekaan. Kita mencorak. Sebelum ni kita menggambar. Jadi teknik apa yang kita nak guna dalam mencorak dan mereka ni, corak dan rekaan ni? Kita akan gunakan teknik renjisan dan percikan. Pernah dengar perkataan renjisan dan percikan? Selalu main renjis-renjis kan orang kata. Ataupun percik. Percik apa? Ayam percik ke? Kita nak tengok kita nak buat apa hari ni. Okey, jadi boleh kita mulakan. Okey, tanpa membuang masa kita tengok. Okey, dalam buku teks Pendidikan Kesenian tahun 3, boleh tengok dalam muka surat, buku teks dalam muka surat 66 dan 67. Pada minggu ni kita nak belajar dulu teknik merenjis dan teknik renjisan dan percikan ni dahulu. Okey, jadi kita nak tengok apa itu renjisan. Renjisan dan percikan ialah satu teknik memindahkan warna dari sudut alat ke suatu permukaan untuk menghasilkan corak. Kita renjisan dan percikan ni kita nak pindahkan nak pindahkan warna dari sesuatu alat. Apa yang alat kita akan gunakan nanti kepada satu permukaan untuk kita hasilkan corak. Kan kita punya bidang pembelajaran kita adalah corak dan rekaan, kan? Jadi bila benda ni semua orang akan hasilkan yang berbeza, takkan sama kita punya karya nanti. Teknik yang kita gunakan sama, cuma hasil tu tak sama. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita tengok yang kat atas ni, kedudukan atau jarak alat. Kedudukan atau jarak alat dengan permukaan menghasilkan kesan renjisan dan percikan yang berbeza. Kita nak guna dekat ke, nak guna jauh ke daripada permukaan tu, itu akan menghasilkan hasil yang berbeza. Kalau kita tengok yang sebelah ni pula, gunakan warna-warna yang terang bagi mewujudkan kesan kontra pada hasil renjisan dan percikan. Warna terang-terang macam mana tu cikgu? Kita gunalah warna terang merah, kuning, hijau, biru. Kalau ada pink, ada ungu, ada oranye kan. Jangan kita guna hitam, coklat, kelabu. Kalau kita renjis, kita percik, nanti warna tu macam sama je, semua gelap. Kita tak nampak perbezaan warna ataupun warna-warni atas permukaan yang kita buat tu nanti. Okey. Seterusnya, apa kita nak tahu? Kesan jalinan pada percikan lebih halus. Percikan ni kita percikkan dia. Maksudnya dia hasil yang akan terjadi pada permukaan tu nanti halus je titik-titiknya. Kalau renjisan dia lebih kepada kasar sebab kita renjis sahaja. Kalau contohlah air, renjis macam mana? Air kita celup tangan kat dalam air, lepas tu kita renjis. Itu kan kita merenjis macam tu sahaja. Kalau percikan dia punya hasil tu lebih halus. Kalau renjisan lebih kasar. Macam mana awak nak bezakan? Itulah. Mana percik, mana renjis. Kalau renjis tu hasilnya adalah kasar. Kalau percik halus. Itu sahaja. Jadi jadi
Boleh faham Kita punya aktiviti ni adalah untuk memindahkan warna dari alat yang kita gunakan ke atas permukaan yang kita gunakan. Okey? Jadi apa aktiviti minggu ini? Kita nak tengok. Okey, yang macam biasalah kita akan tengok bahan yang kita perlukan. Okey, pada minggu ini, aktiviti pada minggu ini, hasil karya minggu ini, bila awak dah hasilkan, awak keringkan, nanti awak simpan. Sebab minggu depan kita akan gunakan hasil yang telah awak buat minggu ni. Kita gunakan balik dan kita akan mereka sesuatu. Sekarang kita nak mencorak dulu. Kita akan mencorak dulu pada minggu ini. Apa yang kita perlukan ialah kertas lukisan. Yang pertama, kertas lukisan. Cikgu lebih galakkan awak guna kertas lukisan. Kalau awak tak ada kertas lukisan, ada kertas A4 pun tak apa, boleh. Okey, yang seterusnya adalah warna air, watercolor. Okey, warna air. Okey, seterusnya kalau ada warna air, kita mestilah kena ada palette. Kalau awak tak ada palette, mungkin awak nak guna atas sesuatu yang boleh awak curahkan, boleh awak letak warna air tu nanti. Sebab kita nak campur dengan air, nak bagi dia cair sedikit. Kalau pekat, susah awak nak renjis, susah awak nak percik. Boleh? Okey, jadi lepas tu kita punya alat pada minggu ini, kita nak guna dua sahaja. Dua sahaja, iaitu berus gigi. Berus gigi ni kalau ada berus gigi yang lama je, senang. Yang dah tak guna tu kan. Sebab kita nak guna main dengan watercolor, nak main dengan warna air ni. Janganlah berus gigi yang awak guna hari-hari tu awak guna. Sekarang esok, tapi kalau dah tak ada tu boleh je. Cuma nanti awak kena cuci. Dan seterusnya adalah berus lukisan. Kalau awak ada banyak, okey lah. Kalau ada satu pun tak apa. Kita tukar-tukar je. Kita guna-guna ulang-ulang. Okey? Jadi ini adalah bahan yang kita gunakan pada minggu ini. Jadi dah ready nak tengok macam mana kita buat renjisan dan percikan pada minggu ni? Okey, jom kita tengok macam mana hasil cikgu. Jom. Okey, baik. Kita perlukan surat khabar, kertas lukisan, watercolor, palette, berus gigi dan berus lukisan. Serta juga jangan lupa air sebab kita nak bancuh. Jadi sekarang dah bentang kertas surat khabar. Kita letak kita punya bahan-bahan. Okey, dah ready. Kita asingkan dulu kertas lukisan. Kemudian apa yang kita nak buat ialah bancuh warna air tersebut. Kita nak bancuh dengan air sedikit. Okey, macam cikgu dah cakap, kita gunakan warna-warna yang terang. Kan cikgu dah pilih warna yang terang. Jadi lepas tu awak isilah air sikit dan awak bancuh. Sebab kita tak nak dia terlampau pekat. Sebab kita nak buat renjisan dan percikan. Okey, jadi kita dah boleh mula. Kita mulakan, cikgu mulakan dengan kita nak merenjis. Merenjis tadi kita dah belajar adalah dia lebih kasar dia punya hasil. Kalau tengok kat sini nampak renjisan tu, dot-dot tu nampak lebih besar kan, lebih kasar. Bila kita merenjis, tak semestinya dia berbentuk bulat sahaja. Tengok, ada yang panjang-panjang sebab kita renjis je. Kita tak tahu pun apa hasil yang akan jadi. Kemudian kita akan gunakan berus gigi untuk kita buat percikan. Percikan ni tadi lebih halus. Okey, awak cuma gunakan jari dan awak lalukan dekat berus gigi tu. Tengok macam cikgu buat ni. Okey, bila kita tengok hasil percikan ni lebih halus. Boleh nampak beza kan? Dia punya percikan dot-dot-dot dia tu lebih halus. Berbeza dengan renjisan tadi. Okey, kita penuhkan kertas lukisan sampai kita puas hati. Tapi janganlah penuhkan sampai tak nampak rupa. Okey, ni cikgu tambah lagi renjisan. Sebab cikgu tak puas hati dengan renjisan cikgu tadi. Tak cukup, tak nampak. Okey, jadi inilah hasilnya. Dah siap. Sekejap je kan? Macam mana? Okey tak? Senang je kan? Sekejap je nak buatnya. Sebab kita tak perlukan, awak tak perlu nak melukis ke nak apa. Awak cuma renjis, awak cuma percik sahaja. Betul? Jadi kalau yang dah ada bahan, boleh buat sekarang selepas ini. Dan kalau yang belum ada bahan, nanti kejap lagi ke atau bila mak ayah awak dah belikan bahan, awak buat
macam mana yang cikgu dah tunjuk tadi. Okey. Jadinya macam biasa hasil yang kita dah buat tu tadi, awak keringkan dahulu. Dah kering baru awak simpan dalam fail kesenian. Kalau belum kering, basah-basah, janganlah masuk dalam fail. Awak keringkan dulu. Dah kering baru masuk dalam fail. Sebab kita nak guna minggu depan. Okey, siapa yang dah siap, nanti boleh hantar gambar hasil renjisan dan percikan dekat dalam grup Telegram bahagian pendidikan kesenian. Kan? Sebab inilah cikgu cakap akan hasilnya berbeza. Sebab tak sama kita punya cara percik, tak sama jarak kita percik ataupun renjis. So berbeza. Jadi selepas habis tengok video ni, macam biasa, isi kehadiran dalam Google Form dekat link yang cikgu dah bagi dalam grup. Okey? Jadi pada minggu ini itu sahaja kita belajar tentang renjisan dan percikan dalam bidang mencorak. Pada minggu ni kita mencorak. Pada minggu depan kita akan mereka. Nanti kita tengok. Okey? Jadi sekian. Terima kasih. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.